connection seperti yang kita sedia maklum, dia home and small office internet connection. Seperti yang kita dah lihat pada slide yang berikutnya, dalam connection kepada internet ni kita bahagi kepada dua. Yang pertama untuk home ataupun small office internet, dan yang kedua adalah untuk business internet connection. Jadi kedua-duanya menggunakan kaedah yang berbeza untuk connect ataupun berhubung kepada internet. Baik, yang pertama adalah kaedah yang menggunakan kabel ataupun kita sebut dia sebagai kabel system. Kabel system jadi high bandwidth always on internet connection offer by cable television service provider. Bagi kabel system ni sebenarnya telah lama diguna pakai dalam network kita. Jadi kalau kita dapat lihat pada hari ini, kabel ni sebenarnya menggunakan isyarat ataupun siaran televisyen yang dipancarkan daripada satelit terus kepada antena, dan antena terus kepada televisyen kita lah. Jadi iaitu yang disebut sebagai kabel system. Kabel system, dan ada setengah kabel system bukan hanya menyediakan isyarat televisyen, tetapi juga menghantar isyarat internet bagi membolehkan connection secara ataupun perhubungan secara internet itu berlaku lah. Jadi itu yang disebut sebagai kabel system yang menggunakan sepenuhnya kaedah connection coaxial ataupun copper connection dalam network media. Kabel network. Biasanya kabel ni kalau sekarang ni lah, zaman sekarang ni kita gunakan untuk mendapat siaran televisyen. Seperti contoh yang lalu, saya dah nyatakan bahawa kita lihat pada belakang decoder Astro kita, yang mana ia berhubung terus, coax cable tu berhubung terus kepada antena di atas bumbung kita, dan antena itu menerima siaran daripada satelit ataupun parabola yang berada di dalam kawasan negara kita ataupun negeri kita. Jadi itu yang disebut sebagai kabel system. Sebab tu kamu nampak di sini dia kata television service provider. Kenapa dia always on? Maksudnya walaupun kita tak nak siaran televisyen tu, tetapi dia tetap menghantar maklumat kepada penerima dia. Kita tak nak tengok TV tu. Sekarang ni kita tak tengok TV. Kita off. Tapi data tu sentiasa dihantar kepada network kita lah, ataupun kepada televisyen kita. Walaupun kita tak tengok. Itu maksudnya always on. Kemudian kita ada contoh yang kedua, iaitu yang kita sebut sebagai DSL ataupun Digital Subscriber Line. Tetapi untuk small office, kebiasaannya kita akan menggunakan ADSL ataupun Asynchronous Digital Subscriber Line lah. Jadi ADSL ni mempunyai rate untuk download lebih tinggi berbanding upload. Kalau kamu menggunakan streaming di rumah, kamu pergi pada web speed test untuk test speed bagi download dan upload. Biasanya untuk ADSL download tu akan lebih tinggi berbanding upload lah. Adalah bentuk megabit per second biasanya. Jadi DSL adalah juga high bandwidth. Dia bergantung kepada bandwidth yang kita subscribe lah. Jadi kalau untuk TM streaming, rasanya sekarang dah tak ada, semua beralih kepada Unify. Kalau dulu TM streaming paling rendah, kalau tak salah saya dalam 8 megabit per second. Jadi kalau untuk Unify dia sampai 30 megabit ataupun ada yang lebih tinggi, iaitu 100 megabit per second. Baik, juga always on. Data tetap dihantar kepada user walaupun user tidak menggunakannya. Jadi DSL ni, connection internet ni perlu menggunakan telefon line. Jadi kalau perasan pengguna streaming pada modem DSL tu, dia ada connection untuk telefon line. Itu maksudnya dia perlu menggunakan telefon line untuk membolehkan user connect kepada internet. Jadi kalau telefon line ni maksudnya dia menggunakan PSTN lah, Public Switch Telephone Network, PSTN. Baik, itu adalah DSL. Kalau home ataupun small office menggunakan kaedah ADSL. Ini kita ingat. Dan yang seterusnya kita ada cellular.
Seluler ni biasa menggunakan cellphone ataupun kita menggunakan smartphone network, yang mana smartphone network tu akan connect directly kepada internet. Tetapi untuk seluler ni dia hanya available apabila kawasan yang kita duduk tu ada coverage bagi telco kita lah. Contoh kalau kita duduk di Muazzam menggunakan DG tapi DG tak ada signal, jadi kita tak boleh connect pada internet. Tetapi kalau guna lain, contoh Maxis umpamanya, kita ada signal kat situ, jadi dia hanya available apabila kawasan tersebut mempunyai signal bagi ISP seluler tersebut lah. Itu yang dimaksudkan dengan available when you can get the cellular signal tadi. Jadi biasanya seluler ni adalah dalam bentuk wireless. Yang menghubungkan di antara you punya smartphone, contoh ni smartphone kan, secara wireless kepada internet service provider. Kita dah tahu internet service provider ataupun penyedia perkhidmatan internet ada pelbagai. Ada TM, Maxis, Digi, Myran dan sebagainya. Baik, yang seterusnya adalah menggunakan satelit. Jadi satelit masih lagi digunakan pada hari ini, antara lainnya untuk menerima siaran televisyen ataupun ada juga kawasan-kawasan pendalaman yang mana ia tidak ada akses kepada internet melalui physical connection. Maksudnya kalau you masuk pada kawasan, contohlah di kawasan pendalaman orang asli, kat situ ada sekolah. Tapi sekolah tu tak ada physical connection internet. Maksudnya tak ada wireless dan wired pun tak ada lah. Kabel yang nak connect macam kita tengok kalau kat lab JTMK ada kabel kita boleh connect pada laptop ataupun pada PC. Tak ada physical connection dan juga wireless connection. Jadi kat situ kita boleh menggunakan kaedah satelit yang akan memancarkan internet signal terus kepada parabola. Ini parabola, dan daripada parabola dia akan masuk pada dia punya network room sebelum sampai kepada department ataupun organisasi tersebutlah. Jadi ada masih lagi, sebab saya dulu berpeluang untuk bekerja di sekolah-sekolah. Jadi ada sekolah pendalaman terutamanya di kawasan orang asli yang menggunakan internet daripada satelit. Kerana dia kata kat sini kan, rural area without internet service provider. Kawasan-kawasan yang rare, yang tidak mempunyai physical access. Contoh di Sabah umpamanya, di Sarawak umpamanya, ataupun kawasan di Semenanjung yang mana tidak mempunyai akses. Juga yang kaedah yang kelima, bagaimana kita nak connect kepada internet dalam home ataupun small office menggunakan dial-up. Saya tak pasti sama ada kamu sempat ataupun tidak. Dan hari ini dial-up ni kalau di kawasan-kawasan besar macam yang kita lihat pada hari ini, dah jarang ataupun boleh dikatakan dah tak ada penggunaan dial-up. Hanya di kawasan-kawasan terpencil saja yang masih menggunakan dial-up. Jadi dial-up ni dia masih menggunakan sepenuhnya line telefon untuk membolehkan user tu berhubung kepada internet. Tetapi harganya tidaklah terlalu mahal, dan penggunaan dial-up ni hanya supply low bandwidth sahaja. Kalau streaming dia bagi 8 meg, tetapi untuk dial-up dia hanya adalah 1.5 kilobit per second saja. Kilobit per second, kbps. Sangat jauh lah beza dengan DSL yang menggunakan sekurang-kurangnya 4 megabit per second. Jauh beza di antara dial-up dan DSL. Tetapi ada kawasan yang masih menggunakan dial-up. Kawasan-kawasan pendalaman lah biasanya. Dan awal-awal kewujudan internet di Malaysia dulu, kita mula dengan dial-up sebelum kita ada seluler, sebelum kita ada DSL, dan kita ada fiber to home yang macam kita lihat pada hari ini. Maxway fiber, kita ada Unifi dan sebagainya. Kita mula dengan dial-up. Itu pun hanya untuk cek email sahaja. Sekitar tahun 80-an, 90-an kita masih menggunakan dial-up telefon lah. Tapi dah masuk tahun 2000, masa kamu lahir tu, kita dah mula menggunakan DSL dan berbagai teknologi baru lah. Baik, itu adalah untuk small office. Jadi ini adalah untuk businesses internet connection. Jadi kena beza
Beza dia yang pertama adalah seperti yang saya maklumkan tadi, daripada segi capacity user tadi. Dan yang kedua adalah capacity data yang dihantar. Kalau small office ni data-data biasalah yang kita hantar. Biasanya kita tengok Facebook, kita stream YouTube, main game dan sebagainya. Tetapi untuk business internet connection ni, user yang pelbagai. Ada 100 user dalam sebuah organisasi, mungkin ada 1000 user dalam sebuah kilang. Itu menyebabkan kita memerlukan kaedah connection yang berbeza berbanding kaedah yang kita lihat tadi. Baik, yang pertama dia kata di situ kaedah untuk connect adalah menggunakan dedicated list line. Maksud dedicated list line ni adalah eksklusif akses fizikal daripada organisasi A, contoh kepada internet service provider lah. Dia eksklusif. Contohnya kita nak hubungkan macam saya dulu di UMP. Jadi kita nak hubungkan UMP, dia ada 2 branch, satu di Pekan dan satu di Gambang. Kita nak hubungkan keduanya menggunakan dedicated list line. Kita kena connect physical connection. Maksudnya kita kena tanam kabel daripada Gambang dan terus kepada Pekan. Itu yang kita masukkan dengan dedicated list line. Dia sama ada dia guna fiber optik ke, dia guna UTP ke. Jadi dia akan tanam kabel. Kalau Gambang dengan Pekan ni katalah dalam kira-kira 90 km. Jadi dia akan tanam kabel physical connection, contoh fiber optik daripada Gambang kepada Pekan dengan distance 90 km. Jadi harga dia sudah tentu sangat mahal lah. Sebab dia kena melibatkan banyak kos. Tetapi connection dedicated list line ni yang pertama adalah secure lah, selamat. Sebab apa selamat? Sebab hanya boleh digunakan oleh user yang berada di Pekan dan Gambang saja. Branch A dan branch B saja. Yang authorized saja yang boleh guna. User lain tak boleh guna. Itu yang kita sebut sebagai dedicated list line. Private access hanya boleh diguna oleh organisasi branch A kepada organisasi branch B. Di UMP Pekan dan UMP Gambang lah contoh. Baik, jadi yang kedua dia kata internet WAN, di mana dia extend LAN, access technology into the WAN. Jadi ini juga adalah dalam contoh business internet yang dia menggunakan kaedah sama macam LAN, tetapi dia extend teknologi tersebut supaya ia boleh menghantar data dalam jarak yang jauh. Antara yang dapat kita lihat sini contohnya metro internet lah. Metro internet. Kalau internet ni dia bersifat lokal, tetapi menggunakan internet WAN dia berupaya untuk extend LAN tu supaya dia dapat dihantar ataupun menerima data daripada jarak yang jauh. Kemudian kita ada DSL. Kalau dalam small business tadi kita ada DSL, tapi kita sebut sebagai ADSL. Tetapi kali ini DSL juga, tapi kita sebut sebagai SDSL ataupun Symmetric Digital Subscriber Line. Bezanya kalau ADSL download lebih tinggi daripada upload, kalau DSL download dan upload stream adalah sama banyak, sama tinggi, sama banyak bandwidth dia, sama banyak megabit per second, sama banyak speed dia. Itu yang disebut sebagai SDSL. Dan yang terakhir adalah juga menggunakan satelit lah. Jadi dia kata can provide a connection when a wired solution is not available. Jadi dia adalah salah satu solusi pada sesebuah organisasi apabila kawasan-kawasan tersebut tidak mempunyai wired connection ataupun physical connection. Jadi ini adalah beberapa kaedah yang kita gunakan untuk menghubungkan internet kepada organisasi yang besar lah, ataupun kita sebut sebagai businesses internet connection. Seperti yang saya dah maklumkan sebelumnya, business internet connection perlulah berbeza dengan kaedah small office kerana kapasiti penghantaran data, kapasiti user yang berbeza. Jadi dia ada khusus kat sini untuk business dan small office. Baik, ada apa-apa soalan? Faham tak apa yang saya terangkan pada topik yang sebelum ni?
Ada apa-apa soalan? Okey, tak ada faham masih mengikuti kuliah ke? Ke dah hilang dah? Masih. Masih Cik. Okey, bagus. Jadi kalau ada tak faham boleh tanya Boleh tanya terus takut-takut kan ada yang tak faham tapi malu-malu nak tanya. Jangan malu-malu. Kita ni dalam satu kelas boleh bertanya. Orang kata malu bertanya sesat jalan. Jangan malu bertanya. Boleh bertanya melalui you punya mic ataupun melalui ruangan chatting. Baik, jadi kita lihat subtopik terakhir kita pada hari ini. Saya kena habiskan juga subtopik 1.1.5 ni. Dia kata 4 basic requirement of reliable network. Apa yang disebut sebagai reliable network ni adalah yang kita sebut sebagai trusted network. Trusted tu bolehlah kita nyatakan dia sebagai rangkaian yang dipercayai yang selamat. Selamat tu daripada berbagai konteks lah yang kita akan lihat selepas ni. Baik, network architecture yang disebut sebagai reliable network dia dibahagikan kepada 4. Yang pertama kita sebut sebagai fault tolerant, scalability, security, dan yang keempat adalah QoS ataupun quality of service. Jadi yang pertama kita lihat poin yang pertama. Network architecture refer to the technology that support the infrastructure, move data across the network. Yang kedua adalah basic four characteristic that underlying architecture need to address the meet user expectation. Jadi bagi membolehkan ataupun menyatakan bahawa sesebuah rangkaian itu adalah reliable ataupun trusted, dia merujuk kepada 4 ciri-ciri ni. Kita nak kata network kat Poly ni selamat ke? Merujuk kepada 4 ciri-ciri ni. Yang pertama adalah fault tolerant, yang kedua adalah scalability, quality of service dan security. Kalau ada 4 karakteristik ni, jadi kita boleh nyatakan bahawa network tersebut adalah reliable, trusted ataupun secure lah. Baik, yang pertama adalah yang disebut sebagai fault tolerant. Jadi fault tolerant ni apa? Dia kata fault tolerant ni adalah fault tolerant network limit the impact. Jadi mengurangkan impak, mengurangkan kesan impact of failure by limiting the number of affected device. Jadi dia mengurangkan kesan masalah yang berlaku di dalam network lah. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada rajah, pada gambar di dalam slide, dia kata redundancy ataupun redundant connection allow for alternative path if a device or link fail, the user experience is unaffected. Baik, jadi kalau kita lihat pada rajah, kita tahu ada 4 router kat sini. Ni bentuk router router bentuk dia macam ni Saya lukis tadi bentuk dia macam ni lebih kurang lah Jadi ini router dan ini switch. Ini IP phone, ini PC, dan ini adalah simbol internet. Simbol internet bahasa dalam bentuk awan. Baik. Dia nyatakan di sini salah satu router ni rosak. Rosak kena sambah kilat dan sebagainya. Jadi apa yang merujuk kepada fault tolerant? Dia kata laluan pertama ni asalnya router, ni saya nyatakan dia sebagai router 1 menghantar maklumat terus kepada router 2. Asalnya. Jadi dia akan ikut laluan macam inilah, terus kepada internet. Tetapi router 2 sekarang ni problem. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh router 1, dia akan reroute laluan tersebut kepada laluan router 3. Router 1 ni dia akan reroute kepada laluan ketiga terus kepada internet sehingga bila? Sehinggalah router 2 diperbaiki dan ataupun ditukar yang baru, barulah dia boleh menghantar semula maklumat daripada router 1 kepada router 2. Jadi inilah yang disebut sebagai fault tolerant. Tadi dia macam backup connection lah supaya data yang dihantar daripada LAN 1 ni dan LAN 2 ni tidak akan terjejas. Walaupun router ni rosak, tetapi dengan kaedah contoh redundancy tadi, redundancy tu maksudnya berlapis. Kalau kat sini dia ada banyak kabel lah. Kabel ni bukan saja-saja dia buat banyak-banyak macam ni. Tetapi ini adalah salah satu teknik redundancy yang merujuk kepada proses fault tolerant
bagi membolehkan rangkaian ini tetap beroperasi walaupun terdapat device yang bermasalah di dalam network. Faham Ini hanya konsep saja. Kita ada banyak lagi contoh yang dapat dirujuk sebagai fault tolerant. Salah satu contohnya redundancy lah. Yang kamu nampak lihat banyak-banyak kabel ni. Contoh saya lukis kat sini Ni router 1, ni router 2. Kita ada banyak user. User 1, user 2, user 3, user 4. Kita hanya boleh menggunakan cara macam ni je. User 1 kepada router 1. Tapi apabila router ni rosak, user pertama ni dah tentu tak boleh menghantar data dah. Sebab dah tak ada laluan dah. Router 1 rosak. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu buat redundancy. Contohnya router 1 dia boleh hantar maklumat kepada router 1 dan juga pada router 2. Begitu juga dengan user 2 boleh menghantar pada router 1 dan router 2. Dan router 3 pun macam itulah. Sampailah router yang keempat. In case kalau laluan ni problem, jadi dia boleh guna laluan kedua untuk menghantar data kepada internet. Ni internet lah, ISP inilah yang kita sebut sebagai ini yang kita sebut sebagai redundancy tadi. Ni redundancy tadi laluan ni, kabel. Dia bukan saja-saja buat ni. Dia adalah teknik redundancy untuk membolehkan rangkaian. Contoh kalau kat sini LAN yang pertama dan LAN yang kedua tetap beroperasi walaupun terdapat masalah di dalam network lah. Baik, jadi kita tengok yang seterusnya. Ini ciri-ciri reliable network yang pertama, fault tolerant tadi. Yang kedua adalah scalability. Ataupun ada setengah buku dia kata flexibility. Jadi kedua-duanya sama saja. Jadi kita lihat poin yang pertama. Dia kata scalable network can expand quickly and easily. Ni poin dia. Boleh expand quickly and easily to support a new user and application. Ini dia punya key point, without impacting the performance of service to existing user. Maksud scalability ni sebenarnya dia berupaya untuk menyokong perkembangan network. Contohnya network asal dia. Network asal dia adalah hanya LAN 1 dan LAN 2 sahaja. Yang ni tak ada. LAN 3 tak ada. Tetapi katalah dalam 6 bulan akan datang terdapat pelajar baru. Ni contoh kat Poli lah. Ni JTMK, ni JP. Tetapi JP pada 6 bulan akan datang dia ada pertambahan pelajar baru. Pelajar baru tu dah tak muat dah dengan lab dia. Lab 1, lab 2, lab 3 tak muat dah. Dia kena tambah lab baru. Jadi sesebuah network perlulah mempunyai faktor ataupun ciri-ciri scalability supaya jika ada pertambahan user, ni dia katakan support the new user. Jika ada pertambahan user, maka ia boleh dilakukan tanpa mengganggu network bagi LAN 1 dan LAN 2. Dia tak ganggu. Contohlah macam kita tengok kan, kalau nak balik kampung tu kan. Bila nak balik kampung, naik bas, tiba-tiba ada orang tutup jalan sebab tengah repair jalan. Jadi itu akan mengganggu pengguna untuk pulang ke kampung, betul? Jadi itu contoh. Tetapi kalau ada satu lagi kaedah lain, dia repair jalan. Tetapi dia bagi satu, dia repair jalan tetapi dia bagi satu, ataupun dia tidak mengganggu laluan yang sedia ada. Itu maksud saya. Dia repair jalan tapi dia tidak mengganggu laluan sedia ada. Jadi itu yang disebut sebagai scalability. Dia tidak mengganggu operasi pada LAN 1 dan LAN 2. LAN 1 dan LAN 2 tetap boleh beroperasi seperti biasa dan dia boleh buat installation ataupun penambahan network baru tanpa mengganggu connection yang lain lah. Itu yang kita sebut sebagai scalability. Point dia, mungkin kamu boleh catat, tak ada dalam ni. Scalability ni adalah able to support the growth of the network without impacting the performance of service to existing user. Tanpa mengganggu prestasi, performance ataupun servis yang sedang berlaku pada user asal. Berada pada LAN 1 dan LAN 2 lah. Additional user and the whole network can be connected to the internet without degrading performance for existing user. Jadi faham
Jadi ini adalah karakteristik yang kedua dalam yang kita sebut sebagai reliable network tadi. Yang seterusnya adalah quality of service ataupun kita sebut sebagai QoS. Jadi sebelum menerangkan QoS, saya nak kamu tahu dalam network kita ni ada 3 jenis data. Ada 3 jenis data. Yang pertama adalah normal data. Boleh catat saya tak boleh tulis ni. Nanti tak nampak Dia ada 3 jenis data. Data yang pertama adalah yang disebut sebagai normal data. Normal data tu contoh macam kita hantar email ke, hantar apa-apa saja. Itu semua yang kita sebut sebagai normal data. Yang kedua adalah kita sebut sebagai voice. Ni voice ni. Suara. Dan yang ketiga jenis data dalam bentuk video. Video. Yang pertama adalah normal data, voice dan video. Baik, dalam penghantaran data, tak kisahlah kamu guna internet apa sekalipun, wireless ke, DSL ke, fiber optik ke, satelit ke, dia akan mengkategorikan data ni kepada 3 bahagian ini. Sama ada normal data, voice ataupun video. Jika data yang dihantar adalah dalam bentuk voice ataupun video, maka kedua-dua data akan mendapat high priority. High priority yang akan diutamakan, penghantaran datanya akan diutamakan berbanding penghantaran data jenis normal, penghantaran normal data. Jadi ia akan mengutamakan data jenis voice and video. Voice and video. Jadi siapa yang nak buat kerja-kerja ni? Siapa yang nak kenal pasti data tu adalah voice ke, video ke, ataupun data dalam bentuk normal data. Jadi inilah tugas oleh QoS ni, quality of service. Jadi kita tengok point ni, apa yang dia nak cakap ni. Kata point yang pertama, voice and live video transmission require high expectation for those service being delivered. Jadi voice and video transmission ni memerlukan connection ataupun bandwidth berkapasiti tinggi lah. Jadi tugas ini dilakukan oleh QoS kita ni. Jadi kita tengok kat sini, dia kata QoS managed by the router. Ensure that the priority are matched with the type of communication and important to the organization. Jadi apakah priority tadi? Seperti yang saya cakap tadi adalah priority data dalam bentuk voice dan dalam bentuk video. Jadi kita tengok contoh yang seterusnya, dia kata web page can usually receive a lower priority. Jadi web page ni adalah dalam bentuk normal data. Kebiasaannya dia akan mendapat lower priority berbanding ni streaming media, iaitu voice dan video tadilah. Streaming media will need priority ataupun high priority to maintain. Kenapa dia kena ada high priority? Adalah untuk maintain smooth and uninterrupted user experience. Jadi dia perlu mempunyai priority ataupun keutamaan untuk memberikan ataupun untuk maintain the smooth delivery dan penghantaran data itu tidak diganggu lah. Tidak diganggu. Sebab tu dia memerlukan high priority tadi lah. Baik, itu adalah ada yang terakhir, yang ketiga yang kita sebut sebagai security. Ciri-ciri terakhir dalam reliable network. Dia kata di sini there are 2 main type of network security, which is yang pertama adalah network infrastructure security dan yang kedua adalah information security. Bila disebut sebagai network infrastructure, dia lebih kepada physical security. Umpamanya kalau dalam network tu kita pasang CCTV ke, kita pasang apa lagi? Sebelum masuk tu kita pasang access door punya authentication kan. Kena masuk password dulu baru boleh buka pintu dan sebagainya lah. Antara lainnya adalah untuk prevent unauthorized access to the management software on those device. Untuk menghalang akses daripada user yang tidak sah masuk ataupun akses pada kita punya router, kita punya switch ataupun kita punya network. Jadi itu yang kita sebut sebagai network infrastructure security. Semuanya dalam bentuk physical security. Dan yang kedua adalah information security. Information ni adalah dalam router tersebut. Macam mana kita nak protect kita punya router? Dia kata sini protect the information of data transmit over the network.
Sama ada kita guna encryption method ke, kena guna VPN ke, kena guna SSH ke, bagi menghalang attacker ataupun hacker dapat maklumat ataupun dapat grab maklumat user pada organisasi tersebut lah. Ada banyak kaedah untuk kita implement information security. Melindungi inilah antara lainnya login, password, ID kita dan sebagainya. Antara lain kita implement HTTPS sebagai contoh. HTTPS, ada S kat belakang tu, adalah untuk encryptkan data di antara source kepada destination. Jadi proses security ni merujuk kepada 3 goals ataupun 3 objektif utama. CIA lah, confidential ataupun kerahsiaan, I untuk integrity dan A untuk availability. Confidential adalah di mana data ni hanya boleh dibaca ataupun dibuka oleh recipient saja. Kalau saya hantar surat pada Kushairi je yang boleh baca. Kalau orang lain baca, itu dinamakan lack of confidential. Dan ada hackers yang baca lah contohnya. Integrity maksudnya data tu tidak dimodifikasi. Kalau saya hantar surat kepada Hafizah, surat tu dalam tu dia tulis 1, 2, 3. Maksudnya tak ada modifikasi. Ada kalau tambah 1, 2, 3, 4, maksudnya dia dah lack of integrity. Sebab data tu telah dimodifikasi. Dan yang ketiga adalah availability, mana data tu sebut sentiasa tersedia untuk dihantar kepada penerima lah. Tapi kalau data tu tak available, maksudnya dia tidak menepati ciri-ciri network security yang dinyatakan. Baik, itu adalah 4 reliable network. Jadi lepas ni kamu boleh tengok sesetengah network tu sama ada dia reliable, trusted ataupun tidak berdasarkan kepada 4 ciri-ciri yang telah dinyatakan tadi. Sama ada dia fault tolerant tak? Kalau dalam network tu ada problem, masih boleh tak untuk kita guna network tersebut untuk menghantar data ataupun menerima data? Kalau tak boleh, maksudnya dia tidak reliable. Yang kedua, dia scalability tak? Kalau network tersebut ada pertambahan user, boleh tak network yang asal masih boleh beroperasi ataupun tidak? Kalau masih boleh, maksudnya dia menepati kaedah reliable tadi. Dan QoS. QoS ni sebenarnya dia ada pada router, bukan kita yang configure. Jadi router tu ada ciri-ciri ataupun ada spesifikasi requirement untuk QoS ataupun tidak. Kalau tak ada, maksudnya dia masih lagi bukan reliable network. Dan yang terakhir adalah pada bahagian security. Jadi keempat-empat ciri-ciri ni ataupun karakteristik inilah yang merujuk kepada sama ada network tersebut adalah network yang trusted, network yang secure ataupun network yang reliable. Reliable. Baik, ada apa-apa soalan untuk bahagian reliable network tadi? Kita dah selesai. Topik 1.1.3, 1.1.4 dan 1.1.5. Okey, ada apa-apa soalan? Pada semua pelajar, faham ke tak faham? Faham, Cik. Faham Hafizah okey Ifa, Fatin okey Fatin? Fatin tak dengar suara hari ni. Okey harap semua boleh boleh faham lah apa yang saya terang Agaknya kalau dalam 100%, berapa persen yang boleh faham hari ni? Secara jujurnya lah. Dalam kelas kita hari ni, berapa persen yang faham apa yang saya terang ni? Ada yang 70% ke? Ada tak? Macam Kushairi, berapa persen yang agak yang boleh faham apa yang saya terang hari ni? 70. Okey, 70 tu tinggi juga tu. Tinggi juga tu. Jadi sebenarnya ada satu sarjana lah, ada satu pendapat dia kata kalau dalam kelas kita sebenarnya susahlah kita nak dapat kefahaman sampai 100%. Jadi kalau 70% tu pun dah kira bagus. Sebab kita manusia mudah lupa. Jadi dia kata macam mana nak capai 70% kefahaman dalam kelas ni, sama ada online ke, face to face ke. Yang pertama adalah kita beri tumpuan lah, tu biasa. Dan yang kedua adalah kita mencatat nota. Mencatat nota isi-isi penting supaya nanti next time kita nak study semula, kita dah faham
Sebab apa yang saya terang tadi, kemungkinan tak ada dalam nota. Contoh-contoh ke apa dan sebagainya. Jadi sangat perlulah untuk semua pelajar tu salin. Salin. Kalau ada yang dah print slide tadi, boleh conteng-conteng pada slide. Jadi dengan kombinasi yang pertama adalah melihat, yang kedua mendengar dan yang ketiga menulis akan dapat satu kefahaman yang baiklah. Bukan hanya pada subjek ni, juga pada subjek-subjek lain. Itu saya share, mungkin boleh diguna pakai untuk teknik belajar untuk subjek yang seterusnya. Baik, jadi kita dah selesai setakat tu. Cuma seperti dalam grup WhatsApp kita, saya ada nyatakan bahawa semua pelajar kena download apps Kahoot. Semua dah download ke? Dah, Encik. Dah. Semua ada yang tak download lagi ke? Okey, sekejap saya matikan share screen saya. Okey, sekejap saya nak kena buka Kahoot. Okey, kalau yang dah buka, yang dah install, boleh buka Kahoot sekarang. Nanti saya akan bagi dia punya password. Jadi saya kena access dulu dalam Kahoot. Cik, kalau buka dalam laptop boleh kan? Boleh. Laptop ataupun smartphone, dua-dua boleh. Okey, sekejap saya share dulu screen. Okay, sebentar. Okey. Jadi kamu nampak pada skrin nombor 4571751. Itu adalah nombor PIN untuk Kahoot. Jadi kamu akses pada you punya smartphone ataupun laptop, buka Kahoot dan masukkan PIN number ni. Jadi semua 5 pelajar kena masukkan PIN number yang samalah. Mula-mula masukkan nama dulu. Masukkan nama masing-masing dan masukkan PIN number. Okey, jadi kita dah ada yang pertama, Azlinda dah masuk. Boleh view pada slide yang saya share ni. Sebelum ni pernah main Kahoot tak? Ada tak pelajar yang pernah? Pernah. Okey, pernah Jadi pernah tak ada masalah lah. Fahamlah kaedah dia. Okey, jadi kita menunggu pelajar-pelajar lain. Okey, Ifah, Hafizah, kita menunggu Fatin lah. Fatin dan Kushairi Fatin dan Kushairi masukkan nombor PIN. Buka dulu apps tadi dan masukkan nombor PIN tadi. Okey. Jadi kita dah ada 5 pelajar. Okey, jadi hari ni adalah pop quiz lah. Pop quiz saja tentang apa yang kita dah belajar. Dia tak ada markah pun. Just nak recap balik apa yang kita dah belajar pada hari ni dan minggu lepas berkenaan topik yang pertama. Baik, dia ada 5 soalan saja. Dan kamu kena baca soalan pada skrin MS Team ni dan jawab pada sama ada you punya laptop ataupun you punya smartphone lah. 5 soalan saja. Objektif, semuanya objektif. Baik. Bersedia Okey, soalan pertama. Which of the following is not an internet service for small network? Jadi pilih jawapan, kamu tekan pada you punya smartphone. Manakah yang berikut? Jawapan kat bawah ni bukan pada rajah ni. Jawapan kat bawah SDSL, SDSL, dial-up ataupun kabel. Manakah bukan small network? Tak ada jawabnya lagi ni. Tekan je mana-mana. Seorang je jawab. Jadi saya ulas sikit. Dia kata yang manakah yang berikut? Dan pilihan jawapan ni yang bukan servis bagi small network. Jadi jawapannya adalah SDSL lah. Sebab untuk ADSL ni dia adalah untuk small office. Sebab macam tadi lah saya terang, download dia lebih tinggi berbanding upload. Dial-up juga untuk small office, low bandwidth kan. Cable system juga untuk small office. Tetapi untuk SDSL dia khusus untuk large organisation, untuk business punya servis lah. Baik, jadi semua tahu kan macam mana kaedah nak main kan. Klik jawapan, bukan pada skrin, pada you punya smartphone ataupun pada laptop lah. Pada skrin yang saya share ni hanya untuk membaca soalan saja.
Nak jawab kena tekan pada smartphone ataupun laptop. Boleh faham? Baik, kita tengok yang seterusnya. Tak ada lagi yang dapat markah sebab semua tak jawab. Ataupun yang jawab tapi jawapan yang salah. Jadi ada peluang kedua untuk soalan yang kedua. True or false? Pilih betul atau salah. Soalannya, client server are network when client can be server and server also can be as a client. Betul tak? Client server ni adalah network yang mana client boleh jadi server dan server boleh jadi client. Pilih sama ada betul ataupun salah. Client server, kita ada dua, satu peer to peer dan satu client server. Okey, jawapannya adalah salah. Jadi kena baca soalan dengan betul. Seperti yang saya dah terang, kita ada dua jenis penghantaran data. Yang pertama client server dan yang kedua adalah peer to peer. Client server ni, ni sebenarnya saya ubah sikit je dia punya term kat sini. Client server hanyalah di mana client ni akan tetap jadi client, server akan tetap jadi server, dia tak boleh bertukar. Tapi kat statement ni dia kata network, dia kata client can be server and server also function as a client. Jadi untuk statement ini merujuk kepada peer to peer. Jadi jawapannya salah lah. Salah. Client hanya boleh jadi client dan server boleh jadi server. Itu client server. Tetapi client yang jadi server dan server juga boleh jadi client, itu adalah peer to peer. Jadi nampak ada yang tak ataupun terkeliru dengan soalan. Baik. Kita tengok Azlinda yang mendapat jawapan yang betul tadi. Jadi Azlinda mendapat tempat yang pertama untuk soalan yang kedua. Kita ada berbaki 3 soalan lagi. Jadi saya harap Ifah, Hafizah, Kusyari dan Fatin boleh mencuba menjawab soalan dengan tepat bagi soalan yang ketiga. Baik, soalan ketiga, it allow message to travel from source to destination. Identify the network component stated in the statement. Jadi apakah statement yang menerangkan berkenaan perkara ni? Membenarkan message ni untuk dihantar daripada source kepada destination. Adakah dia end device, intermediate device, network media ataupun semua jawapan di atas. Jadi masa tak banyak, 3, 2, 1, dah tamat. Baik. Jadi jawapannya adalah network media. Tak ada semua jawab salah. 2 orang menjawab intermediate device dan 2 orang lagi menjawab semua jawapan di atas. Jadi saya ulang balik. It's allow, membenarkan message untuk dihantar daripada source kepada destination. Jadi jawapan dia dah tentulah network media kita. Sama ada menggunakan wireless ke, menggunakan copper ke ataupun menggunakan kaedah fiber optik. Membenarkan message untuk dihantar daripada source kepada destination. Itulah network media. Kabel tu kita sebut network media lah. Bukan intermediate device. Intermediate device ni hanyalah device yang di pertengahan untuk menghubungkan di antara user dengan internet sebagai contoh. Contohnya router, switch dan sebagainya. All answer ni salah lah. Bukan semua. Baik. Jadi Azlina masih lagi di atas. Sebab yang lain pun jawab salah. Jadi kita tengok ada 2 peluang lagi. Saya harap Fatin, Kusyari, Hafizah dan Ifah boleh memintas Azlinda. Ataupun Azlinda boleh betul untuk 2 soalan lagi. Baik, soalan keempat daripada 5. What is a higher priority data in a network transmission? Jadi ini yang baru kita belajar tadi. Apakah priority data dalam network transmission kita? Masa tak banyak, ada 10 saat saja. Boleh tekan mana-mana jawapan. Sama ada normal data ataupun voice data video, video or normal data ataupun semua answer di atas. 2, 1 dan tamat. Okey. Baik. Jadi kebanyakan pelajar menjawab voice dan video. Jadi betul jawapan dia adalah voice dan video akan diberi priority oleh QoS, Quality of Service, yang mana QoS ni terdapat di dalam router. Jadi jawapan all answer correct ni salah lah. Bukan semua adalah priority. Nama pun priority, keutamaan. Bila keutamaan tu hanya ada satu jawapan saja, iaitu voice dan video. Normal data tidak diberi keutamaan. Normal data dan voice ni betul, tapi normal data tu bukan, salah. Voice video ni betul, tapi normal data tu salah. Voice dan video adalah jawapan yang tepat. Baik. Jadi 4 orang saja, seorang yang tidak menjawab lagi. Kita tengok siapa yang betul.
Baik, 3 pelajar mendapat jawapan yang betul. Azlinda masih mengekalkan kedudukan di tempat yang pertama. Kushairi dan Fatin mungkin ada masalah, masih tidak menjawab ataupun tidak memberi jawapan yang betul. Jadi kita ada peluang terakhir. Jawab soalan yang kelima. Able to support the growth of the network without impact the performance of existing user. Berdasarkan statement ni, apakah jenis reliable network yang dinyatakan? Okey, masa tak banyak, ada 10 saat saja. Kita ada fault tolerance, scalability, security ataupun QoS. Saya harap 5 pelajar menjawab. Ada 3, 2, 1. Okey, kita ada 4 saja yang menjawab. Betul, jawapannya adalah scalability. Scalability is able to support the growth of the network without impact the performance of the existing user. Ini baru saya habis lecture tadi pada slide yang terakhir tadi. Jadi ada yang menjawab fault tolerant, bukan. Fault tolerant itu adalah able to work, boleh beroperasi apabila ada router ataupun device yang rosak dalam network. Contoh macam redundancy tadi kan. Dia ada 4 orang saja yang menjawab, 1 orang tak menjawab. Masih tak menjawab ataupun masih membaca soalan. Dia baca tak boleh lama. Ada 10 ataupun 12 saat saja. Kemudian kena tekan jawapan ataupun mungkin ada masalah network lah. Okey, kita tengok yang terakhir siapa yang mendapat tempat yang pertama. Yang ketiga adalah Azlinda. Azlinda tewas di tempat ketiga. Yang kedua adalah Hafizah memintas dan yang pertama adalah kita dapat lihat Ifah Ifah memintas. Namun kesemua pelajar mendapat 2 daripada 5 jawapan yang betul. Hanya betul 2 daripada 5. Jadi saya harap selepas ini semua pelajar dapat study semula dan boleh fahamkanlah chapter 1.1 yang kita dah selesai pada 2 minggu yang pertama ni. Minggu lepas dan minggu ni. Dan insya-Allah pada kelas yang berikutnya pada hari apa? Hari Rabu Hari Rabu ke Khamis Rabu je. Okey, hari Rabu hari Rabu kita ada topik yang baru. Sebelum kita masuk topik baru, mungkin Ifah, Hafizah, Azlinda, Kushairi dan Fatin boleh recap balik apa yang kita dah belajar. Dan insya-Allah nanti saya akan tanyalah pada kelas yang seterusnya. Jadi saya harap semua pelajar fahamlah apa yang diterangkan pada hari ini. Dan kalau tak faham, insya-Allah kita boleh study lagi sebelum, ada banyak masa lagi sebelum kita buat assessment quiz yang pertama. Baik, itu saja untuk hari ini. Sebelum saya tamat, ada apa-apa soalan tak? Tak ada, Cik. Okey, tak ada soalan jadi boleh onkan kamera dulu. Saya nak ambil attendance dalam 1 ataupun beberapa saat sebelum kita tamat. Okey, lagi Ifah dan seorang lagi Fatin. Fatin masih bersama ke? Okey, Fatin. Okey. Okey, sekejap saya nak capture sekejap Okey, itu saja hari ini. Jadi kita jumpa hari Rabu akan datang. Jadi kalau ada masalah boleh terus maklum pada saya melalui WhatsApp dan sebagainya. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih, Cik. Ya, sama-sama. Ya. Ya.